Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang dihormati Musi Majlis Ustaz Hakim Darno, Musi Masjid Kampung Tebuk Mufrad, Tuan Haji Jamil Arifin Kadimin, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tebuk Mufrad, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam kerana dapat lagi sama-sama kita berada di penghujung bulan Syakban, bulan yang mengiringi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk berada di dalam bulan Ramadan. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas mimbar anak-anak tangganya. Ada 3 anak tangga mimbar Nabi SAW yang dibuat, yang direka, yang didesain oleh Suhaib Ar-Rumi. Sebelum itu Nabi hanya berkhutbah dengan bersandarkan atau berpegang dengan tunggul kayu ataupun tunggul pokok kurma. Kemudian Suhaib Ar-Rumi menghadiahkan mimbar. Ketika mana Nabi SAW satu hari menaiki mimbar tadi, Nabi menaiki mimbar anak tangga yang pertama, Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik anak tangga yang kedua, Nabi kata amin. Dan Nabi naik lagi anak tangga yang ketiga, Nabi ucapkan amin. Amin ni maknanya apa dek? Amin. Apa makna amin? Menyerah. Apa makna amin?
dengarkanlah, perkenankanlah. Tak nak dengar. Perkenankanlah. Bukan berkenan. Berkenan makna lain. Berkenan aku budak ni. Perkenankanlah. Ataupun disebut dalam bahasa Arab istajib. Dalam nahwu disebut isim fi'il amar. Jadi apa yang Nabi aminkan? Apa yang Nabi react terhadap doa? Doa siapa? Sahabat-sahabat Nabi tak dengar apa-apa doa. Tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya dan Nabi jawab, anak tangga yang pertama Jibril berdoa berkata wailun liman adraka walidayhi indal kibar walam yughfarlah. Celaka orang yang ada kesempatan dengan ibu bapanya masa tua tetapi dosanya tidak diampunkan. Sepatutnya bila kita ada ibu bapa yang sudah tua ni umur apa? Umur 50 tahun ke atas ataupun 60. Kita sempat dengan mak ayah kita masa tua, kita tak berbakti dan dosa pun tak diampunkan, celakalah dia. Malanglah dia. Sia-sialah dia. Kemudian Nabi naik lagi anak tangga yang kedua, Nabi kata amin. Nabi mengaminkan doa Jibril. Jibril kata wailun liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celakalah orang yang memperolehi Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Maknanya malanglah. Malang 1000 kali malang. Orang yang dapat Ramadan selepas Ramadan dosanya tak gugur. Apa tanda dosa gugur? Lepas Ramadan ringan. Lepas Ramadan insaf. Lepas Ramadan senang beribadah. Itu tanda ringan disebabkan Allah terima ibadah Ramadannya. Kerana Ramadan seperti haji juga menghapuskan banyak dosa-dosa. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Ramadan masuk Ramadan seterusnya sebagai penghapus dosa. Sekiranya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, Nabi melangkah lagi naik anak tangga yang ketiga. Nabi kata amin. Dan sebab apa? Nabi dengar malaikat berdoa. Malaikat kata wailun liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah orang yang dia dengar selawat ke atasku. Dia dengar namaku. Orang sebut nama Nabi Muhammad SAW tetapi dia tidak react, tidak balas dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang Nabi sebut sebagai orang yang kedekut. Kedekut apa? Kedekut Ailio. Karena selawat ni pendek je. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak nak selawat walaupun pendek. Sehari Allah berikan kita 1 liter Ailio. 5 jam cakap pun tak habis. 10 jam cakap pun tak habis. Tapi kita kedekut Ailio sikit pun kita tak nak guna untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 yang Nabi aminkan doa malaikat wailun wailun wailun, termasuklah Ramadan. Jadi sepatutnya untuk kita memaksimalkan Ramadan, mengoptimalkan Ramadan, kita perlu bersiap. Ramadan ni benda besar. Big game. Perlawanan besar. Kalau bola lah. Yang mana
memerlukan kepada banyak latihan, banyak amalan dan ibadah. Sebab tu Nabi SAW, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'bana illa qalila. Baginda Nabi SAW hampir penuh puasa pada bulan Sya'ban. Kita hampir tak puasa bulan Sya'ban. Puasa tak? Bulan Sya'ban ni bulan Nabi paling banyak berpuasa. Setelah Ramadan lah. Setelah Ramadan, Sya'ban lah Nabi sangat banyak berpuasa. Mengalahkan bulan Muharram yang Nabi sebut afdalus siyam ba'da Ramadan as-siyam fi syahrillahi Muharram. Sebaik-baik puasa, sebaik-baik siam selepas Ramadan ialah bulan Allah Muharram. Bulan Muharram bulan apa, dek? Bulan apa? Bulan 5, 6, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lagi? Sama lah. 1, 2, 3. Sekali lagi lah, tak kuat lah. 1, 2, 3. Cukup 12? Cukup lah. Jadi Muharram ni bulan yang pertama yang Nabi sebut sebaik-baik puasa ialah Muharram selepas Ramadan. Tapi Nabi tak sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Kerana bulan Sya'ban ni bulan rawatib, bulan pengiring Ramadan. Dia lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Seperti mana solat sunat rawatib pun lebih tinggi daripada solat-solat yang lain. Walaupun Nabi kata selepas solat fardu ialah solat qiyamul lail, tapi ulama takwilkan maksudnya selepas solat fardu dan rawatibnya barulah qiyamul lail. Selepas Ramadan dan rawatibnya barulah bulan Muharram. Jadi sepatutnya kita sudah bersedia pada bulan Sya'ban. Adakah anda semua sudah sedia? InsyaAllah. Apa persediaannya? Cuba cek khabar. Apa persediaannya? Puasa lebih? Sudah bangun malam awal? Sudah banyak baca Quran? Siapa yang ada ni yang jujur, tulus, mulus, dia dah buat amalan-amalan yang berbeza di bulan Sya'ban. Akhirnya qiyamul lail ke? Kan? Puasa lebihan. Angkat-angkatlah siapa-siapa. Biasalah puasa ke dah lebih, dah ready dah. Angkat-angkat lagi. Seorang lagi. Seorang je lain. Tak bersedia. Di mana salafus soleh? Salafus soleh mereka bersedia seawal bulan Rajab. Sebab tu disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Saya nak bagi hadiah sikit. Siapa tadi? Mari sini. Kalau seorang, kalau ramai saya tak bagi lah. Sini. Ini pelajar ke pengajar ni? Pelajar, macam pengajar pula. Umur apa? 7 lah. Seorang, kalau ramai tak jadi. Kau duit nak bagi 2, amal tak nak bagi 2. Saya tahu dia melawak, tak apa, okey. Jadi salafus salih bersedia sudah awal. Mereka berkata syahrul Rajab syahrul Saqiyin wa syahrul Sya'ban syahrul Rajab syahrul Badrin wa syahrul Sya'ban syahrul Saqiyin wa syahrul Ramadan syahrul Hasadin.
Yang bermaksud bulan Rajab ni bagi mereka bulan bercucuk tanam. Mana yang baru? Cucuk tanam yang baru, amalan baru. Amalan biasa, biasa, teruskan. Tapi bulan Rajab dah start. Mula amal-amal yang baru. Amal yang biasa, yang tak biasa dia buat. Bulan Sya'ban, Syahrul Saqyin. Bulan menyiram. Ingat tak lagu budak-budak? Apa nyonya bangun pagi tu? Apa mula-mula? Nyonya bangun pagi. Ada yang mula, apa mula dia? Air pasang dalam surut pukul 5. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Pokok bunga melor, tanam tepi kolam. Ayam titik bertelur, ayam mengeram. Cik Baba main tepi parit, Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Cik Baba jatuh dalam parit. Lain macam lupa. Kita lagu budak-budak. Jadi tu apa dia punya highlight dia ialah siram pokok bunga tadilah. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Mana kita bulan Syaban ni siram. Siram dengan apa adik-adik? Amal nak disiram dengan apa? Air. Tak boleh kan tengah sembahyang siram. Ustaz suruh siram. Mau tengah sembahyang, mau tengah puasa. Siram dengan ilmu. Siram dengan ilmu. Mana bulan Syaban ni bulan kita nak kemaskan. Buat daurah puasa. Baca kitab-kitab hadis puasa. Buat ceramah pasal puasa. Ilmu. Refresh. Kita tambah ilmu tentang puasa. Bagaimana puasa Nabi, bagaimana puasa sahabat, bagaimana puasa tabi'in. Yang ramai kadang-kadang dah umur 50, 60 tahun pun tak tahu Nabi buka puasa dengan apa. Agak-agak Nabi buka puasa dengan apa? Kurma aja. Kurma apa? Ajwa, Maryami, Safawi, Rashid. Ada kambing tak? Ada kambing-kambing bau sedap. Nabi kana Rasulullah SAW yuftiru ala ratabat qabla an yusalli al-maghrib. Dalam hadis sahih sebut baginda Nabi SAW berbuka dengan rutabat. Rutab. Apa rutab? Kurma yang basah, yang lembik, yang manis, yang banyak gulanya. Kenapa Nabi ambil yang banyak gula? Dia ada balah yang warna kuning. Krok-krak. Tuan-tuan turun je di Masjid Quba tu 10 rial. Dia jual yang kuning-kuning itu balah keras. Tak balah dia campur buah Melayu. Kan krok-krak sedap. Rangup. Kalau yang tamar yang kering, dia tak ada lembik-lembik dah. Nabi suka yang lembik-lembik tu. Di tengah-tengah. Kenapa? Sebab yang itulah yang banyak gula. Yang banyak kalori. Bila banyak gula, kalori pun tinggi. Kenapa Nabi pilih yang tu? Kenapa tak yang kurang gula? Kan doktor kata kurangkan gula dalam minuman, lebihkan gula dalam senyuman. Cuba senyum. Malulah. Kenapa? Rutab. Lepas rutab baru Nabi pilih. Fa'il lam yajid fa'ala tamarat. Kalau tak ada rutab masih Nabi pilih. Bukan Nabi. Maksud fa'il lam yajid. Kalau tak ada rutab baru tamar. Tamar pilihan kedua. Kenapa? Kerana rutab ni dia manis. Bila manis dia banyak kalori. Long lasting orang Jawa kata. Bertahan lama. Tahan lama. Nabi kurma rutab itu je. Lepas tu sembahyang maghrib. Qabla ayyusalli al-maghrib. Lepas rutab Nabi sembahyang maghrib. Kita lepas makan kurma sembahyang maghrib. Lepas makan kurma ayam masak kurma, daging masak kurma, jus kurma, apa lagi? Koma akhirnya. Kan? Lena.
Dah kenyang. Dah kenyang kan? Lena lah. Orang Kedah kata lena. Apa benda tak? Jadi kita tak tahu hikmah. Kita pergi bedah je kurma. Tapi lepas tu, mana hikmah yang Nabi nak tu? Tak ada. Kurma tu sunnah. Tapi Nabi makan kurma, lepas tu sembahyang. Kita lepas makan kurma, terus dengan pelbagai juadah. Ramadan di tanah air kita, Ramadan bulan yang penuh dengan makan dan minum. Adakah itu hikmah puasa? Apa hikmah puasa dia? Apa hikmah? Sebab apa puasa senang? Hikmah tak tahu apa tentang apa hikmah. Sebab apa puasa? Kerana nak merasai kesusahan, kelaparan orang-orang yang miskin. Nak merasai kesusahan orang Palestin. 20 hari baru jumpa air masak, 2 bulan baru jumpa roti yang segar. Tadi dengar berita dalam RTM, berapa puluh orang hari ini yang mati kelaparan, dehidrasi, kurang air. Ini ada yang mati tak makan. Di Indonesia banyak yang mati lebih makan. Maksudnya mati kerana makan banyak. Sakit jantung, sakit apa lagi? Sakit darah tinggi. Banyaknya mati kerana makan. Orang Palestin mati tak makan, kita mati kerana makan. Terlebih makan. Terlajak makan. Ada seorang budak lah. Dia buka puasa dengan mak dia. Mak dia duduk sebelah, menghidangkan pelbagai juadah dan aneka kuih-kuih. Apa dia? Roti john. Contoh lah, saya tak tahu lah apa yang dihidangkan ni. Memang dihidangkan banyak makalah. Kuih-kuih, air panas, air sejuk, ais kacang, ABC, cekodok basi, bangun pagi, tak gosok gigi, macam-macam ada tu. Jadi tengah makan, anak yang kecil itu bertanya, "Mak, kenapa kita puasa?" Jadi mak jawab, "Nak, untuk merasai kesusahan dan kelaparan orang-orang miskin." Jadi anak dia pun kata, "Oh, gitu. Rupanya, baru saya tahu, baru adik tahu. Orang miskin ni, masa dia siang, lapar sangat. Masa malam, kenyang sangat." Betul kaum miskin macam itu? Tapi itulah yang kita provide, kita persembahkan Ramadan kita untuk Tuhan. Siang lapar macam nak mati. Malam kenyang nak mampus. Ya, betul tak betul? Itu bukan Ramadan yang Allah nak. Tengok tadi Nabi buka puasa dengan apa? Nabi makan, sebelum Ramadan, Nabi makan kambing. Nabi suka part yang mana kambing? Ini Tuan Haji, apa pangannya? Begini, kambing, orang. Orang reti. Nabi kambing makan, ayam boleh makan. Tapi Ramadan Nabi menghayati bagaimana orang-orang susah. Nabi tak makan kambing, Nabi tak makan ayam Ramadan, Nabi makan kurma yang rutab supaya kekal. Sebab bila rutab dia kecil tapi boleh tahan lama. Kalau kita sumbat sampai penuh, berat. Nak buka mata pun susah. Tengok Pak Imam yang saiz XL jadi saiz XS. Kecil je lah. Nak buka mata susah. Masa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus pun kadang-kadang sambil. Kalau Nabi dengar orang baca Quran, Nabi menangis. Penghayatan Quran ialah kita menangis bersama Quran. Tajuk malam Ramadan dengan Quran. Bagaimana kita nak hayati Quran? Sama ada kita baca ataupun kita dengar. Satu hari Nabi SAW dia nak dengar bacaan daripada sahabatnya. Dia panggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni salah seorang 4 sahabat tonggak Al-Quran. Tonggak Al-Quran ada 4. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Siapa lagi?
Muaz bin Jabal. Siapa lagi? Salim. Bukan Salim penyanyi almarhum tu. Lagu apa lagu? Bukannya aku tak cinta. Bukan itu. Salim, sahabat Nabi. Salim pun ada sahabat Nabi. Hamba kepada Zuhaifah. Dan yang keempat, Ibnu Mas'ud. Ingat sebenarnya. Ibnu Mas'ud, saya ulang balik Ibnu Mas'ud, Muaz, Salim dengan Ubay. Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay bin Khalaf, itu musuh tegar. Jadi Nabi panggil salah seorang tonggak Al-Quran di zaman Nabi, yaitu Ibnu Mas'ud. Anda bagaimana nak menghayati Quran? Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran. Hey Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran, aku nak dengar kan. Sikit. Wahai Ibnu Mas'ud, tolonglah baca Quran. Mari kita kadang-kadang dah jemu nak baca Quran, dengar Al-Quran yang live lagi bagus. Lalu Ibnu Mas'ud kata, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Adakah aku yang nak baca pada engkau sedangkan Quran turun pada engkau? Ibnu Mas'ud rasa tak layak. Nak baca sahibul Quran, nak baca dekat orang yang diturunkan Quran padanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Uhibbu an asma'a min ghairi. Aku suka dengar bacaan Quran daripada orang lain. Nabi suka baca, Nabi suka dengar, kita suka tidur. Jadi Ibn Mas'ud baca start daripada surah An-Nisa. Apa start dia? Surah Nisa. Apa dia? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nanti Ustaz hadiahkan semua RM1. Jadi dia bacalah surah Nisa. Baca sampai saya tengok ayat berapa? Ayat 72 kot. Tak ingat ayat berapa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Muka surat 1 2 surat yang ketiga kot rasanya. Fa kaifa, bagaimana apabila kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami jadikan kamu sebagai saksi kepada umat-umat yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu. Bila Nabi dengar sambil menghayati. Nabi terus kata, hasbuk. Apa hasbuk? Cukup. Enough, orang Jawa katakan. Cukup. Lalu Ibnu Mas'ud terkejut. Ini awal lagi Nabi suka dengar banyak-banyak. Kenapa cepat Nabi suruh berhenti? Faltafattun, Ibnu Mas'ud pun usha Nabi, tahu usha. Dia usha Nabi tengok. Fa idza ainahu tadrifan, dia melihat Nabi sedang mengalirkan air mata. Berjujuran air mata. Nabi takut sebab ayat ni ada kena pasal Nabi. Nabi ni sangat takut pada Allah, sangat takut dengan amanah. Kalau kita dilantik sebagai saksi, seronok. Tapi Nabi takut dengan amanah. Kalau kita macam itulah, dengan Quran sampai menangis. Kalau kita tengah tadarus, tiba-tiba diam. Tengah baca, tiba-tiba diam. Faltafattu, aku pun melihat wajah kawanku. Faiza famuhu, tiba-tiba mulutnya keluar air. Dia penat. Dah makan banyak, tarawih lagi, moreh lagi, baru tadarus. Memang tadarus lah, bukan tadarus. Ini, kita ni tidak menghayati Quran kan. Karena imam-imam, kadang-kadang banyak imam yang tak baca doa iftitah sebelum memulakan surah Al-Fatihah. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca doa iftitah. Apa iftitah? Dari dua, istiftah boleh, iftitah boleh. Tapi ramai ulama sebut istiftah. Mana iftitah pembukaan. Istiftah kita minta Allah buka. Bagi futuh pembukaan pada hati kita. Mana kalau kita makan tu apa namanya? Pembuka selera. Jadi bila imam tak baca pembuka selera, tu yang makmum tak selera. Tak berapa nak selera dengan bacaan imam. Sebab dia tak buka dengan pembukaan, pembuka selera. Ustaz panjanglah. Dia ada yang pendek. Iftitah ada yang pendek, ada yang panjang. Tahu? Yang pendek iftitah, yang panjang iftitah. Kan? Yang pendek Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Itu Nabi dengar daripada sahabat. Bukan Nabi yang buat. Satu hari Nabi sembahyang, kemudian ada sahabat baca doa ni. Nabi baca wajah tu sampai habis. Itu yang Nabi ajar. Tapi sahabat ni baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian lepas sembahyang Nabi kata, manil qail? Siapa yang mengucapkan zikir ni? Maka sahabat tadi kata, saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Nabi bukan nak marah. Nabi kata, laqad ra'aituha tas'adu ila sama wa fafutihat abwabuha aw kama qala. Aku melihat ayat-ayat yang kau baca tadi naik ke langit. Fafutihat abwabu sama, terbuka pintu-pintu langit. Hadis sahih. Jadi bila buka pintu langit, insya-Allah Allah pandang lebih solat kita. Sebab tu kita kena ada iftitah. Mana kita nak baca relax. Bila tak baca iftitah itu tanda imam nak baca cepat. Itu tanda. Allahu akbar. Bismillah. Memang tanda menunjukkan imam nak cepat. Ada yang baca 3 ayat sekaligus, senafas. Satu Fatihah pun ada tak? Satu Fatihah. Maka ini hilanglah penghayatan Quran. Sedangkan Nabi ni baca yaqra'u ayatan. Terus azan terus. Nabi baca satu ayat demi satu ayat. Nabi tenang. Nabi relax. Tidak gopoh gapah. Satu ayat, bacaan yang merdu, bacaan yang tertil. Kalau kita nak hafal tak apalah, nak hadar ke nak apa tak ada masalah. Kita nak baca dengan orang ramai. Bacaan yang tenang. Satu persatu, satu ayat demi satu ayat. Baca, kalau boleh imamnya selepas maghrib buat tutorial. Apa dia? Terang. Malam ni nak baca apa? Apa isinya? Malam ni saya nak baca surah An-Nisa. Ada tentang ayat pasal poligami, contoh kan. Ayat 3 bla 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 bla, ayat 4 bla 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 kan. Jadi orang pun tengok Al-Quran tafsir, baru dapat rasa. Baru ada rasa. Kalau kita tak menghayati, rasa apa? Rasa menyesal, rasa mengantuk, rasa bosan, betul tak? Sebab tak ada roh, tak ada jiwa. Sebab solat tarawih ni solat yang utama dalam bulan Ramadan. Baca Quran, Imam Nawawi kata yang paling utama ialah dalam solat. Jadi itu benda besar. Yang Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang menghidupkan qiyam Ramadan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, penuh pengharapan, mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Penuh penghayatan. Mana kita harap Allah terima, kita takut Allah seksa. Dengar dengan teliti ayat-ayat Quran tadi, barulah ada imanan, wahtisaban, baru ada keimanan dan pengharapan. Mari kita hayati. Mari imam siap-siap tulis. Dalam WhatsApp, ada grup WhatsApp kan? Grup WhatsApp masjid. Malam ni baca
surah Al-Ikhlas. Seronok makmum kan. Sebab apa orang suka baca Al-Ikhlas? Sebab surah itulah yang paling ikhlas dibaca. Surah lain panjang-panjang tak ikhlas sangat. Kalau sedekah pun sedekahlah seikhlasnya. Itu yang keluar seposennya. Maknanya kena beritahu. Beritahu. Tahajud ke, tarawih kena beritahu. Sama ada imam nak buat tutorial ke ataupun makmum baca sendiri, terpulanglah. Imam ada briefing lagi baik. Bagi banyak sikit kerja imam. Tapi kena bagi banyak upah lah. Itu yang Kelantan bagus 8,000, 6,000. Berbaloi kalau imam buat kerja yang banyak. Hard work imam tadi. Ini nak imam lepas maghrib nak tutorial, kemudian tadarus pun nak kena ada, tarawih lagi, qiyamul lail lagi. Tak berbaloi lah bagi sikit. Imam pun nak raya juga. Imam pun nak pakai kereta cantik juga. Kan? Takkan imam pakai kereta sendu. Kan? Imam pun nak pakai baju lawa juga. Nak pakai kasut lawa juga. Kan? Nak raya di arah bodoh. Raya orang lain. Ini kita kena bagilah yang terbaik. Tapi imam kena buat kerja terbaik untuk kita rasa. Kita ni dah bertahun-tahun, berpuluh tahun Ramadan. Ramadan mana yang kita rasa best? Bukan best makan, bukan best minum, tapi best penghayatan. Nak tahu best tak best, Ramadan mana yang paling banyak menangis? Itulah paling terbaik. Kita tak pernah menangis di sepanjang Ramadan. Menangis ni dia macam hubungan suami isteri. Adik-adik jangan dengar. Ini hubungan suami isteri, apa kemuncaknya? Keluar air mani. Kalau 10 tahun tak keluar air mani, sampai 10 tahun, setahun pun dah cerai berai kot lah kan. Kena cari apa ubat kuat. Sama juga kemuncak suami isteri adalah keluar air mani. Kemuncak ibadah ialah keluar air mata. Kita berapa tahun dah tak menangis tarawih. Kita dah berapa tahun tak menangis tahajud. Kita dah berapa tahun tak menangis baca Quran. Itu kemuncak. Kalau tak mampu nak keluar air mani, namanya mati pucuk. Tak mampu menangis masa ibadah, mati pangkal, lebih teruk. Mati pucuk, Allah tak pandang. Mati pangkal, Allah sebalikkan. Allah tak kisah mati pucuk. Ni yang mati pangkal ni yang Allah kisah. Innallaha la yanzuru ila sarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati. Bila hati tulus, hati ikhlas, hati takwa, mudah menangis. Macam Nabi. Tadi Nabi dengar Quran menangis. Nabi sembahyang menangis. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi jawfi azizun ka azizil mirjal. Aku melihat Nabi sembahyang, bunyi isakan tangisan dalam dada Nabi seperti bunyi periuk mendidih. Kita kalau sembahyang bunyi apa? Kalau dengar khutbah bunyi apa? Ada kan? Pernah kan? Mana ni? Kat belakang tak ada. Oh, sebelah dia punya. Punya khusyuk dengan khutbah imam. Ada satu subuh tu Ramadan sampai sebelah orang sebelah jatuh ke depan. Ingat kan dia pingsan ke mati ke? Dia tidur. Punya khusyuk dengar baca tak imam. Kita tak ada. Kemuncak ibadah tak ada. Air mata lah. Macam tadilah. Kemuncak seronok suami isteri, air mani. Kalau tak keluar, bahaya. Tak boleh bagi nafkah batin. Yang ni, tak keluar air mata, maknanya kita sakit hati, keras hati, rosak hati kita. Betul. Nabi sebut, Innal Qur'an nazala bihusnin. Fa'iza qara'tumuhu fabku. Fa'illam tabku fatabakau. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Sesungguhnya Quran ini turun bihusnin, dengan kesedihan. Fa'iza qara'tumuhu, bila kamu baca, fabku, menangislah kamu. Bila kali terakhir menangis? Tuan-tuan ingatlah. Siapa ingat? Tuan-tuan, siapa ingat last menangis bila baca Quran? Siapa ingat? Kalau tak ingat tu teruk sangatlah. Lama sangat. Macam kue korang bocor ni besui orang bareng-bareng. Besui Pak Imam 10 tahun. Wish. Apa ke? Bocor apa? Kan? Dah 10 tahun
Tak bersama, teruk tak teruk? Sama lah kalau kita dah menangis. Lama lah, masa pergi umrah, dia nak pergi umrah baru menangis. Jadi, kita bukannya tiap bulan pergi umrah. Jadi, mana air mata Quran? Yang Nabi sebut tadi, فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا. Bila kamu baca, fabku, menangislah. فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَقَوا. Tak mampu menangis, kita usaha. Cuba baca. Sebab tu kena baca dengan tenang. Kalau baca laju boleh menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Boleh menangis. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana ingat Allah ini. Apa Nabi sebut? Salli salatal muaddi'. Setiap kali kita sembahyang, anggaplah sembahyang perpisahan. Salat itu yang imam-imam Masjid Haram. Saw sufufakum. Sallu salatal muaddi'. Disebut. Itu hadis Nabi. Sembahyanglah sembahyang perpisahan. Betul kita boleh menangis. Itu kemuncak ibadah, kelazatan. Waktu Ramadan kita hiasi dengan tangisan-tangisan air mata semasa tahajud, semasa baca Quran, semasa tarawih, semasa berdoa, semasa bangun malam, beristighfar, menangis. Air mata Ramadan itu yang mahal, bukan kenangan Ramadan makan banyak. Sampai tak cukup ruang nak masuk dalam perut, akhirnya masuk dalam tong sampah. Tong sampah lagi banyak makan daripada tuan rumah. Pembazirah. Mana kita kena, sebab tu saya sebut, Ramadan di tanah Melayu hilang sebab dua. Hilang. Nak baca Quran, malas. Di Mesir tempat saya belajar, tuan-tuan dan perempuan, hidup budaya Quran. Tunggu bas, baca Quran. Dalam bas, berdiri baca Quran. Yang duduk pun baca Quran. Polis jaga, tunggu baca Quran. Hidup Quran. Vibe Quran. Kita vibe apa? Vibe TikTok. Mana-mana orang yang TikTok, kadang-kadang nari seorang-seorang kan, buat rakaman TikTok kan. Yang tak sedar diri menari kan. Tak ada vibe Quran, tak ada. Mana dia dua sebab tuan-tuan. Pertama sebab makan, saya sebut tadi, sebab makan. Bila kita makan kenyang, Imam Syafi'i kata yudha'if, melemahkan ibadah kita, roh kita. Kerana terlampau banyak kita bagi perut makan, berbanding akal kita, berbanding hati kita. Makan. Kalau boleh kita, saya rasa kampung okey sikit lah. Kampung ni okey sikit. Lumpur-lumpur teruk sangat. Banyak sangat pasar-pasar. Ini mana pasar Ramadan? Sabaklah kan. Sungai Besar. Pergi jauh lah juga kan. Tapi ada juga yang istiqomah pergi. Jauh-jauh pun. Saya pun duduk melawati sebelah aja. Sebulan sekali pergi. Itu yang last kali. Time orang dah tak ada. Bila last orang dah tak ada. Adalah tapi tak banyak lah. Jalan kaki je sampai. Tapi malas. Sebab kita ni beli barang tadi last. Terakhir. Sebelum puasa, sebelum berbuka, waktu istajab. Waktu yang mustajab kan. Tapi kalau kita sibuk dengan beli juadah, habis. Saya respect orang Mesir kan. Diorang ni banyak yang cuti tanpa gaji bulan Ramadan kerana nak fokus ibadah Ramadan. Mereka cuti tanpa gaji kerana nak hidupkan ibadah. Di Kuala Lumpur ada juga cuti tanpa gaji kerana nak meniaga juadah. Cuti sama, tapi kerja berbeza. Mereka sangat ambil peluang Ramadan. Tahajud dia lebih daripada Jumaat. Tahajud dia. Ini berapa saf tahajud akhir Ramadan? 3.
3 lah lebih kurang. Muslimat tak ada. Ada agak sikit lah. Kan? Matilah, mati. Kan? Yang 3 ni mungkin dalam 20% sampai kot. Besar kan? So, ada luar ada. 3 dalam ni kan? Luar tak ada kan? Mungkin dalam 10% lah datang. Lulus tak? Tak lulus. Biasa paling kurang berapa persen? 40 kan? 80? Tinggi benar. Ke mak tahfiz 80? 40 kan? 40 kan? Itu cukup makan. Jadi tak lulus. Itu biasa. Di Kuala Lumpur pun sama. Cuma ada setengah-setengah masjid dia yang ramai sikit. Mati. Qiyamnya mati. Sedangkan akhir Ramadan lah yang paling utama. Yang Nabi utamakan. Karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syaddal mi'zar wa aykaza ahlah wa ahya laylah. Nabi bila akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, Nabi perkemaskan, kemas kain, ikat kain, bagi sungguh-sungguh beribadah. Hidupkan malam-malam, kejut isteri-isteri untuk ibadah. Fokus 10 malam terakhir. Sebab tu di sana di Mesir, tahajud dia lagi ramai. Sebab tahajud, laki perempuan. Jumaat, laki saja. Macam sinilah. Tahajudnya bukan hanya penuh ruang-ruang dewan masjid. Malam-malam akhir Ramadan, ruang masjid penuh, beranda penuh, halaman pun penuh. Masjid saya tu akhir Ramadan sampaikan mereka sembahyang tahajud sehingga ke Jalan Tar. Penuh kat Jalan Tar. Masa tu kat KL pun penuh Jalan Tar. Nah, bukan sembahyang lah. Buat apa Jalan Tar? KL. Shopping baju raya. Dia akhir-akhir tu yang ramai tau. Pandai bang. Biasa kot. Sekejap. Tak apa. Itu dia pergi masjid India. Dia singgah sekejap. Akhir-akhir Ramadan mereka, kita ni, sebab saya sebut 2. Kita tenggelam, satu kerana makan, satu kerana raya. Tenggelam akhir Ramadan 2 sebab. Makan banyak, sebab dia makan banyak daripada awal. Dia dah. Kat Kuala Lumpur dulu seminggu baru kurang. Lately ni, 45 tahun terakhir ni, sehari dah kurang. Malam pertama Ramadan, Masya Allah. Parking jiran masjid pun tak ada. Penuh. Taman-taman yang dekat masjid penuh. Parking penuh gitu. Malam kedua, imam lenggang kangkung. Cek parking, senang. Malam kedua dah drop yang nyata. Jelas. Malam kedua, bukan tunggu seminggu. Teruk kan. Tapi malam akhir naik sikit. Tapi tak naik mana pun. Tak sama malam pertama. Naik sikit je. Patut malam terakhir lah yang penuh. Sebab itulah kemuncak. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga lah kemuncak. Tapi fasa ketiga lah orang beli barang raya. Orang Melayu salah bulan raya. Orang Melayu salah bulan raya. Apakah bulan raya Islam? Siapa dapat jawab? RM10. Bulan raya dalam Islam. Angkat tangan dulu, payah kamu. Angkat tangan, jawab. Bulan raya dalam Islam. Angkat tangan, jawab. RM10. Okey, sila. Syawal, salah. Last. Sila. Tak dengar. Bulan Zulhijjah, salah. Okey, jawapannya dari 2 jawapan. Bukan salah tapi tak lengkap lah. Tak dapat juga lah. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, Syahrani la yanqusani. Syahra Aidin Ramadan wa Zulhijjah. Hadis Sahih Bukhari. Tuan Google lah. Saya sebut jelas. Ustaz-ustaz boleh Google. Syahrani la yanqusani. 2 bulan yang tidak kurang pahalanya. Sempurna. Complete. Full pahala. Penuh pahala. Syahra Aidin. 2 bulan raya. Syahra dia panjangan. Alif tasniyah. 2 bulan raya. Ramadan wa Zulhijjah. Bulan Ramadan dan Zulhijjah. Inilah bulan raya sebenarnya. Ini hadis Sahih Bukhari. Bukan hadis dhaif. Betul lagi palsu. Bulan yang kita patut celebrate, sambut. Sayyidina Umar pasang lampu-lampu Ramadan. Kita pasang lampu masa bila? Raya Syawal. Dalam Islam, Raya Syawal sehari, bukan sebulan. Bulan Raya Ramadan dan Zulhijjah. Hari Raya betul, hari bukan bulan.
hari raya sehari je. Bulan Syawal. Kita raya sehari lagi nak masuk Zulhijjah masih raya. Kan? Punya lama. Nampak beza. Sebab tu raya tak salah, itu bid'ah hasanah. Kan? Raya sebulan tak salah, itu bid'ah hasanah. Bid'ah juga. Bid'ah yang orang Wahabi tak kisah. Sebab Wahabi pun sambut. Ada Wahabi marah tak? Tak ada. Pelik. Wahabi tak nak marah pula. Apa raya sebulan? Sebab dia pun masuk kat jamaah raya. Makan-makan juga. Tak ada bid'ah sesat. Bid'ah lah. Nabi raya sehari je. Carilah mazhab mana. Syafi'i, Maliki, Hanbali. Ada tak raya lebih sehari Syawal? Tak ada. Carilah hadis mana. Ada tak lebih sehari raya? Jadi tak ada. Tapi tak salah lah, benda baik. Ziarah-menziarah. Tapi pelik, Wahabi tak kisah. Yang dikisahnya tahlil. Yang dikisahnya baca Yasin malam Jumaat. Dia tak erti tentang khilaf. Maknanya, kita tenggelam akhir Ramadan sebab raya. Nak balik raya, nak balik mana, nak kasur raya. Itu yang menghilangkan vibe Quran. Omar dia pasang lampu. Sebab tu masa zaman Sayyidina Ali lalu kat kubur Omar, Ali kata nawwarallahu qabraka ya Omar. Kama nawwartalana al-Quran wan nur. Semoga Allah mencahayakan kuburmu wahai Omar, kerana zaman engkau lah engkau cahayakan kami dengan Quran dan pasang lampu-lampu. Lampu-lampu kat masjid. Sambut Ramadan. Raya bulan Syawal orang tak sambut. Kita orang Melayu disambut. Orang Malaysia especially-nya lebih daripada mana-mana orang Islam yang lain. Kita. Jadi bukan hanya pasang lampu, Omar juga lantik imam-imam khas. Ada 3 imam yang Omar lantik, iaitu Ubay bin Ka'ab dan juga seorang lagi, dan 3 orang saya tak ingat. Satu lagi, yang kedua adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Imam khas yang dilantik. Mana kita kalau ada duit cari imam khas. Tak dapat sebulan pun dapat. Terutama malam-malam akhir, imam-imam luar lah yang sedap-sedap, yang taranum ke sebagainya, supaya dapat naik semangat kan akhir-akhir Ramadan. Jadi kita perlu ubah senario begini. Pertamanya, ubah buka puasa kita. Jangan makan berlebihan. Ini kesimpulan yang ke-9. Ubah cara buka puasa. Cukuplah 1 menu, 1 sayur, nasi, kan, kurma. Tapi janganlah 1 menu, 1 sayur, tapi 5 kali ulang. Sama juga. Makan. Masih kita bandingkan 11 bulan kita makan banyak. Inilah Ramadan yang paling sikit. Lebih-lebih lagi ini Palestin sedang bergolak. Palestin sedang kelaparan. Palestin sedang kematian. Mati kelaparan ramai. Saya nampak ada gambar kat Gaza now. Dewasa. Besar abang tadi yang ambil RM10 tadi. Tapi dah tinggal tulang. Badan besar. Tinggal tulang. Kulit melekat dekat tulang. Mati. Kita ingat. Jadi Ramadan kali ini puasa sederhana. Kita makan. Sebab kita nak menghayati orang susah. More tak ada pun tak apalah. More pun bid'ah juga kan. Tapi bukan tak boleh. Bukan bid'ah sesat. Tapi boleh. Kita dah makan. Dah kenyang. Lepas tu tidur. Dari kesihatan pun tak elok kan. Makan buka puasa ringan. Kemudian sahur. Berat sikit tak apalah. Sebab kita nak kerja. Lepas sahur kita nak kerja. Boleh kita berat sikit. Puasa sederhana. Yang kedua, kita buat persiapan raya awal. Minggu ni boleh dah beli baju raya. Ramadan kalau boleh jangan kacau langsung. Sikit-sikit tak apalah kan. Kadang-kadang duitnya belum, bonus tak keluar lagi. Tapi orang kampung tak ada bonus kot. Hari-hari ada bonus. Sawit. Jadi buat persiapan awal. Sebab akhir Ramadan kalau boleh kita nak ganggu, nak clear semua Ramadan susah. Maksudnya Ramadan fokus 30 hari susah. Kita fokus 10 hari terakhir. Sebab inilah harta karun, inilah perbendaharaan, inilah ganjaran luar biasa. Tak patut kita abaikan walaupun sehari. Macam Nabi 3 hari je keluar tarawih. 3 hari je. Sebab Nabi kata khasyitu an tufrada ala ummati. Aku takut umatku diwajibkan tarawih. Malam pertama Nabi tarawih sampai 1/3 malam. Lebih kurang pukul 11. Malam kedua Nabi tarawih
pada 25 Ramadan sampai separuh malam. Saya kira 12.45 baru habis. Kalau ikut waktu kita. Kalau kita imam tarawih sampai 12.45 sampai tengah malam, agak-agak siapa tinggal? Semuanya meninggal kan imam. Kan meninggal dunia. Tinggal imam seorang lah. Dan seorang lagi calon AJK tahun depan. Kena stay lah bagi nampak hebat sikit. Jadi susah. Walaupun Nabi sampai tengah malam 12.45 baru habis tarawih, apa sahabat kata? Sahabat kata, afala tanaffaltana ya Rasulullah baqiyatal lail. Ya Rasulullah, kenapa tak habiskan sehingga hujung malam? Sampai habis malam, sampai subuh. Maksudnya, ya Rasulullah, kami nak solat tarawih sampai subuh. Kalau imam sampai 12.45, apa kita cakap? Sama juga ayat dia, sama kan? Imam dah 12.45. Kenapa tak sampai subuh je imam? Itu ayat sama tapi nada dia macam nak cari gaduh. Kan? Apa Nabi sebut? Nabi kata bila sahabat nak sampai subuh, Nabi kata man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sembahyang bersama imam sampai imam habis witir, tarawih dan witir, ditulis dicatat pahalanya sepanjang malam. Macam dia tarawih sampai subuh. Sebab tu kita jangan takhalluf, jangan keluar awal daripada imam. Witir bersama imam, tarawih sampai habis bersama imam, baru dapat pahala sepenuh malam. Akhirnya Nabi keluar malam yang ke-27, yang last. Nabi keluar, barulah Nabi buat sampai hampir subuh. Sahabat kata, malam 27 tu, Nabi kada ayyafu tanas sahur. Kami hampir tak dapat bersahur. Maksudnya Nabi betul-betul sampai subuh. Sikit je masa untuk bersahur. Nabi makin lama makin rendah ke makin tinggi ibadahnya? Makin tinggi. Kita graf menurun. Sebab dua lah tadi. Sebab makan lebih dan sebab raya. Raya tak salah tapi kita yang perlu dipersalahkan. Sebab tu kesimpulannya kita kena hidupkan Ramadan dengan Quran. Kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam Ramadan. Imam Bukhari 40 kali khatam Quran. Kita perlu manfaatkan. Maksudnya kerja kena kurangkan. Tak dapat nak cuti tanpa gaji. Kalau yang sang koyo-koyo, sang sugih-sugih, Ramadan cuti terus. Pun tak apa. 11 bulan Allah bagi nikmat. Tak cuti pun pendek masalah. Ini Ramadan makin kuat. Meniaga lagi dahsyat. Ramadan lagi dahsyat meniaga. Hilanglah roh Ramadan. Di Mesir banyak kemah-kemah yang bagi makan percuma tepi jalan. Di Malaysia banyak juga kemah-kemah yang niaga tepi jalan. Percumalah sangat. Percuma tak? Percumalah sangat. Takkan percuma. Mahal ada. Maknanya beza. Di Mesir banyak. Sebulan saya tak makan berbayar. Semua free. Bukan untuk pelajar je, untuk semua. Orang berebut nak bagi makan. Kedai-kedai makan pun bagi makan percuma. Tak semualah. Tapi kemah-kemah free banyak. Bukan hanya masjid. Sini masjid je lah. Berpuasa kan. Tapi sana banyak. Saya tengah nak kita sewa pun, dia tahan. Khush, kuat. Masuk. Ni akan nak merompak. Nak bagi makan macam nak merompak. Dia tahannya. Masuk. Tengok penuh makanan. Banyak tepi jalan. Kita ada. Kat masjid je ada. Tepi jalan mesti. Kena bayar ke free? Saya pernah nampak kat kawasan Selangor kan. Singgah. Lah lambat masa tu. Balik kampung. Dah azan dah ni. Singgah lah. Pasar pun nak habis dah. Pukul 3.30. Nak beli air. Nampak dah azannya dia buang air. Lebih baik buang daripada bagi orang. Itulah manusia zaman sekarang kan. Sebab dia nak duit. Bukan dia nak pahala. Lepas dah azan. Siapa nak air free. Aku nak balik dah. Tak ada. Baik balik cepat. Buang lah. Buat apa lagi. Akan jual esok. Manusia fikir pasal wang. Harta. Dunia. Tapi orang yang nak Ramadan, dia fikir pasal Quran. Fikir dah, berapa khatam, berapa kali khatam aku nak buat. Takkan sekali je, 2 kali, 3 kali. Inilah
masanya untuk kita memanfaatkan Ramadan dengan Al-Quran. Jadi saya cukuplah ceramah pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita buat anjakan paradigma, sederhanakan berbuka, murai sikitkan, sikit sangatlah. Murai lagi bahaya daripada berbuka kan. Dan sahur macam biasa. Sahur ni biasa dia tak banyak. Kekalkan sahur kan. Buka kurangkan dan percepatkan persiapan raya. Kita je bangsa yang paling banyak beraya, paling banyak makan puasa. Kita lah. Di Indonesia pun tak ada bazar-bazar Ramadan macam kita, tak ada. Orang Indonesia cakap tak ada. Kita paling mewah, paling banyak buffet hotel yang kaya, bazar Ramadan. Jadi kita kena kurangkan. Sebab pergi bazar pun dalam membazir duit. Mata pun boleh jaga dia. Pergi pasar boleh jaga. Kan? Sang rondo-rondo, sang doro-doro, tahu rondo? Kan? Dia gadis tak apa. Rondo ni dia lain. Dia nak cari orang lain macam kan pakaiannya. Betul? Mesti ya. Apa orang Jawa tu, orang wedok bajunya ketat, melekat kan. Pak Imam delok mata dia bulat-bulat. Kan? Bukan Pak Imam sinilah. Jadi dia merosakkan Ramadan. Pergi pasar rosak. Kan Nabi sebut seburuk-buruk tempat ialah wasyarruha aswaquha. Takkan kita nak pergi pasar di waktu Ramadan yang mulia ini. Pergi sikit-sikit, okeylah. Sekali dua kali. Itu pun pergi sekejap cukup dah. Jadi kita nak pastikan Ramadan ini yang terbaik. Dan tandanya Allah terima Ramadan kita, kita semakin senang baca Quran lepas Ramadan, semakin senang nak bangun malam, semakin senang nak puasa sunat. Itu tanda. Sebab Allah gugur dosa, kita ringan, mudah nak buat ibadah. Itu tanda. Kalau kita sama aja, ataupun makin malas, itu tanda Allah tolak Ramadan kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.